walahum adzabun adzim, dan bagi mereka sifat orang munafik. Munafik ni dia lebih berat daripada kafir yang memang dah terang kafir. Orang munafik ni dia termasuk dalam kategori kafir juga. Dia adalah kafir, tetapi kafirnya tak jelas. Itu dipanggil munafik. Dan syarat untuk menjadi munafik, dia mesti Islam dulu. Kalau dia tak pernah Islam, orang tak panggil munafik. Macam Hindu, Buddha tu, itu orang tak panggil munafik. Itu memang orang panggil kafir dah. Tapi yang dimaksudkan dengan munafik ni, dia masuk dah Islam. Dia mengucap dua kalimah syahadah, tetapi dia menolak apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Dia tak suka kepada Islam. Sebut pasal Islam ni, ada je benda yang tak kena pada dia. Contoh kalau di zaman Nabi, iaitu Abdullah bin Ubay nama dia. Nama sedap Abdullah nama. Abdullah bin Ubay. Dia bukan sakat munafik, dia bapa munafik. Abdullah bin Ubay ni. Kenapa saya tekankan bapa munafiknya tu? Sebab dia lah antara punca tentera Islam kalah dalam peperangan Uhud. Untuk makluman kita dalam bab sirah sejarah ni, asalnya tentera Islam yang nak pergi berperang di medan Uhud, dia pergi buat umrah tu kan, kat Madinah tu. Kalau kita daripada pintu tengah Madinah kat belakang tu, kita boleh nampak gunung Uhud straight. Dia hotel-hotel semua tepi, tengah-tengah tu straight boleh nampak gunung Uhud. Kan? Jadi waktu tu tentera Islam seramai 1,000 lebih. 1,000 lebih kurang 1,000 tentera Islam sedang bergerak ke medan Uhud untuk berperang dengan Rasulullah SAW, sama-sama dengan Rasulullah SAW, untuk mempertahankan bumi Madinah daripada kafir Quraisy Mekah. Kemudian dalam perjalanan tu Rasulullah dengan para sahabat berhenti untuk berehat, untuk berehat sekejap. Sebab perjalanan tu agak jauh. Kalau kita jalan ni memang rasa sekejap sebab kita naik bas daripada Masjid Nabawi ke Uhud tu. Tapi zaman Nabi ni jalan kaki, naik unta lebih kurang. Jadi berehat sekejap, ada sebuah masjid. Kalau pergi umrah mana bila-bila, cuba tanya mutawif kat mana tempat tu. Tempat tu masih lagi ada. Dan Nabi rehat situ. Masa rehat situlah Abdullah bin Ubay ni mainkan peranan dia. Dia hasutnya apa sahabat-sahabat Nabi waktu tu, kan? Dia hasut, kata macam-macam lah, kata kita ni tak kuat lah, apa macam-macam. Dia memperendah-rendahkan semangat umat Islam waktu tu. Akhirnya 300 lebih nak berjaya dihasut oleh dia. Bukan 3 orang, kalau 3 orang tak apa. 300 lebih percaya cakap dia. Sehingga kan 300 lebih tu patah balik ke Madinah. Dan tak pergi ke Uhud. Jadi baki yang tinggal hanya lebih kurang 700 lebih sahaja. 300 lebih patah balik. Ani kata, inilah Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Gitu. Cumanya, kenapa Nabi tak serang Abdullah bin Ubay? Sedangkan bukan Nabi tak tahu, Nabi tahu. Sebab zahir Abdullah bin Ubay ni zahirnya zahir Islam. Kalau Nabi menyerang Abdullah bin Ubay, orang kafir akan lihat Islam sama Islam berperang, Islam sama Islam bergaduh. Nabi tak ajar kita begitu. Walaupun ada tahu musuh di dalam selimut, macam tu. Jadi kita kena jelas musuh yang paling jelas iaitu kafir harbi. Adapun sesama Islam, kita kena ada toleransi. Dan kita kena cuba sedaya upaya mendakwahnya untuk dekat pada agama. Sebab dia masih lagi syahadahnya sama dengan kita. Cumanya itu di sisi manusia, di sisi zahir. Adapun di sisi Allah, orang munafik ini kafir di sisi Allah. Kita tak boleh tuduh orang ni, dia ni munafik ni, dia ni munafik, tak boleh. Takut nanti munafik tu kena kat batang hidung kita balik. Kita tak boleh tuduh orang. Kita cuma boleh belajar apa tu sifat-sifat munafik. Tujuan belajar bukan kita nak scan orang. Oh, dia ni rasa macam munafik, ada sikit ni. Kita bukan nak scan orang, tapi kita nak scan diri kita sendiri. Takut-takut sifat munafik tu ada kat kita.
Jadi tu tujuan kita belajar sifat munafik ni. Supaya jangan ada pada kat diri kita. Kalau rasa-rasa tengok macam nak dekat ada tu, buang cepat-cepat. Supaya tak lekat munafik tu dekat diri kita. Jadi antara ciri-ciri kemunafikan ni Allah sebut dalam ayat ke-7 daripada Al-Baqarah ni. Allah kata, khatamallahu ala qulubihim. Yang pertama sekali dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, kata Syekh, dengan sebab keingkaran mereka. Pertama sekali sifat orang munafik ni suka ingkar. Itu masalah. Perintah Allah ingkar. Ingkar ni maksudnya menolak, menidakkan macam-macam alasan. Kenapa tak melaksanakan hukum Allah? Masyarakat majmuk lah, alasan macam-macam. Masyarakat majmuk bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Ingat Allah jahil ke? Nah, macam-macam alasan itu, alasan ini. Itu ciri-ciri kemunafikan tu dah mula ada. Bukan kita tuduh siapa-siapa, ini kita cerita umum. Tak kira lah siapa-siapa pun. Siapa yang memerintah pun kalau tak ada dalam hati dia nak melaksanakan hukum Allah, maknanya sifat kemunafikan dah mula ada. Bukan kita tuduh dia munafik, tapi sifat tu ada, simptom tu ada. Yang pertama dia ingkar. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah kata khatamallahu ala qulubihim. Allah khatam ni tutup serapat-rapatnya akan hati mereka. Hati mereka tak nak kepada Islam. Hati tu tak teringin langsung. Sampai berani kalau setakat di dalam hati saja boleh tahan lagi. Kata ulama. Dia tak zahirkan. Ini sampai tahap menzahirkan. Dipanggil syiddah, tersangat. Sampai buat pengumuman direct depan orang ramai yang boleh kata, kita tidak akan ada cita-cita untuk menjadikan negara ini sebuah negara Islam. Cakap apa ni? Ini yang kita marah sangat ni. Kan? Sampai kan hari ni ada pagi tadi ada kawan hantar video, ada panel, ada dia macam forum panel. Saya tak kenal ahli panel tu, semua saya tak kenal. Yang saya kenal seorang, dia ada 4 orang. Saya kenal seorang daripada 4 orang. Lagi 3 tu saya tak kenal. Yang seorang saya kenal tu sebab dia memang selalu masuk TV, iaitu Tan Sri Anwar Musa. Dia bercakap. Dalam video tu dia komen panel yang hujung sekali. Panel hujung tu perempuan. Pakai tudung elok, Melayu Islam kita. Dan perempuan tu dia dalam kenyataan dia kata, kita ni jangan terlalu Islamik. Kita jangan terlalu Islamik. Sebab negara kita ni masyarakatnya majmuk, berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi jangan kita terlalu Islamik. Kemudian Tan Sri Anwar Musa ni pun jawab. Dia kata perkataan panel yang hujung tadi tu sangat-sangat berbahaya. Dia kata. Betul lah dia cakap. Memang sangat-sangat bahaya. Kalau kita terima kenyataan-kenyataan macam ni, kalau kita kata jangan terlalu Islamik, habis agama kita ni apa? Sedangkan Allah sebut udkhulu fi silmi kafah. Allah sebut masuk ke dalam Islam ni semua sekali, bukan sebahagian-sebahagian, bukan sikit-sikit. Maknanya bila masuk semua sekali, dalam erti kata semua kehidupan kita mesti Islam. Daripada bangun tidur sampailah tidur balik, semuanya Islam. Makannya cari Islam, minumnya cari Islam, berjalannya cari Islam, bekerja cari Islam, semua cari Islam. Islam bukan hanya sembahyang sahaja. Islam bukan hanya puasa saja. Islam bukan hanya baca Quran saja. Islam ni adalah kehidupan. Itulah hidup kita. Sebab tu nanti dalam kubur malaikat tanya, apa agamamu? Maksud agama di sini, apa kehidupanmu? Tu maksud dia. Sebab ad-din tu artinya cara hidup. Agama tu artinya cara hidup. Kita kadang-kadang orang tanya apa tu agama pun kita tak faham. Agama ni maksud dia ialah cara hidup. Bila kita mengaku agama kita Islam, artinya cara hidup kita ialah cara hidup orang Islam. Yang di mana? Yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau orang Kristian, cara hidup dia Kristian lah. Orang Yahudi, cara hidup Yahudi. Orang Hindu, cara hidup Hindu. Buddha, cara Buddha. Ikut dia masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Dalam arti kata lain, bagi kamu cara hidup kamu, bagi kami cara hidup kami. Itu. Tapi dia boleh kata jangan kita Islamik sangat lah. Habis itu Islam separuh, kafir separuh gitu. Dia Islam lawan dia kafir tu.
Islamik sangat, mana kata Islam separuh, kafir separuh. Kita semayang maghrib tadi ni, kan, 2 rakaat semayang cari Islam, lagi 1 rakaat kita sembah. Ya. Gitu. Boleh ya? Ada. Bila kita cakap ni, apa cakap? Betul lah, itulah yang dimaksudkan. Jangan Islamik sangat. Kok mana? Islam lah semua-semua. Islam. Yang jadi separuh-separuh Islam ni macam tu lah. Bila ada baca berita pakai tudung. Betul tak? Tudung warna hitam. Baca berita. Esok tak ada siapa meninggal, hilang tudung. Tahu gimana tau? Itu maksud separuh-separuh tu. Bahagian ada orang mati, barulah nak ikut cari Islam. Dan bahagian hidup tak payah ikut cari Islam. Gitu. Mana? Cengeng Ustaz malam ni. Lama tak datang. Kan? Itu ni. Tak, kita kena cakap benda benar. Kalau kita biar Islam kita makin melarat, umat kita makin melarat, akhirnya makin jauh dengan agama, kan? Sampai bila Islam ni kita buat main-main je agama ni. Kita tak tahu ke Allah sedang tengok kita ni, kan? Kita ingat kita duduk saja ke sonok-sonok atas dunia ni dengan duit gaji kita puluh ribu ringgit, dengan kereta mewah kita, dengan rumah banglo kita. Ingat kita sonok saja gitu. Allah sedang perhati kita, Allah sedang tengok kita, kan? Jangan ingat kita takkan kembali kepada Allah. Jangan dunia ini kekal, dunia ini akan hancur. Mau binalah bangunan tinggi mana pun, tiup sangkakala Israfil, hancur. Tu dunia. Maknanya kerja tak ada masalah kerja, tapi beringat kita adalah orang yang beriman. Jangan sampai Allah tutup hati kita. Wa ala sam'ihim, kata Allah lagi, bila Allah dah tutup hati mereka, Allah tutup pendengaran mereka. Maksud tutup pendengaran mereka ni bukanlah mereka tu jadi pekak, tapi mereka tak nak dengar kebenaran. Orang cakap lah tentang kebenaran macam mana pun, pandai dia cakap. Dia ada je dia nak komplain, kan? Tu ada sebab apa? Sebab Allah dah tutup pendengaran dia. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada penglihatannya Allah letakkan ghishawah. Ghishawah tu artinya penutup. Allah tutup mata dia. Tutup mata sini bukan makna buta, tapi buta mata hati dia. Hati dia tu tak nampak kebenaran. Walaupun depan mata orang tunjuk benda yang benar, dia menidakkan. Dia tak nampak kebenaran. Dia nak ikut dia juga. Dia rasa tak betul aja. Kemudian lagi Allah kata walahum azabun azim, dan bagi mereka ini, golongan yang dikatakan munafik tadi ni, yang tertutup hati mereka, tertutup pendengaran mereka, tertutup mata mereka itu, Allah akan berikan kepada mereka azabun azim. Kalau Allah kata walahum azab, berhenti situ ayat tu boleh tahan lagi. Dan bagi mereka disediakan azab, tapi tak, Allah tahkidkan, kuatkan lagi azab tu dengan Allah sebut azim. Azab yang amat azim. Azim artinya apa? Besar, lagi dahsyat. Azabnya bukan ringan-ringan, azabnya sangat dahsyat. Azim Allah kata. Sebab tu kita tak boleh buat main-main, tak boleh buat lebih kurang tentang masalah kemunafikan ni. Jadi macam saya sebut tadi, bukan kita nak tuduh orang ni munafik atau tidak, tapi kita melihat diri kita masing-masing, khawatir-khawatir, risau-risau, takut-takut sifat munafik bersinggah di hati kita. Kalau hati kita dah mula tak nampak kebenaran, orang tunjuk benda benar pun kita menidakkan, telinga kita tak suka dengar benda-benda baik, nasihat agama dah. Masuk-masuk kereta dia buka radio. Buka-buka radio, kebetulan radio tu tengah pasang ayat Quran. Tukar channel. Nampak? Apa benda ni? Dia kata. Tukar. Kalau hati kita tu jadi macam tu, tak suka pada benda-benda agama, ayat Quran, tak suka mendengar ceramah, tak suka, hati-hati. Takut-takut, sifat munafik tu dah mula singgah di hati kita. Jadi kalau kita scan diri kita sendiri, tak usah scan orang lain. Kita tengok kita sudah. Bila kita nampak ada macam tu, istighfar banyak-banyak. Ya Allah, janganlah engkau jauhkan aku daripadamu ya Allah. Dekatkan balik diri kita dengan Allah. InsyaAllah kita akan jadi elok balik. Dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, An Aisyah qalat, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Iza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Rasulullah SAW jika menyuruh para sahabat untuk melakukan amalan, Nabi akan suruh para sahabat melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Bila Nabi ajak kepada kita untuk buat satu-satu amalan, amalan tu kita boleh buat, kita mampu buat. Yang jadi rasa tak mampu tu sebab sifat malas kita dan hawa nafsu kita tu. Tapi kalau ikut semua yang Nabi ajar, semua benda bima yutiqun, satu benda yang boleh dilakukan, boleh dibuat. Tak payah kata di zaman kita bermalas-malasan. Dalam bab perintah Allah dan Rasul ni berlaku juga di zaman Nabi, zaman sahabat Nabi. Di mana bila Nabi menyuruh para sahabat suruh buat satu amalan, ada sahabat yang menjawab, qalu, mereka berkata, inna lasna kahai atika ya Rasulullah. Kami ni taklah macam engkau wahai Rasulullah. Dia membanding-bandingkan diri ni dengan Nabi. Kami tak macam engkau ya Rasulullah. Engkau Nabi, kau Rasul. Kami ni siapa dia? Kan, kami bukan Nabi, paling kuat pun YB. Itu saya tambahlah, tak ada dalam hadis tu. Kan, tapi maknanya dia membandingkan dirinya dengan Rasulullah. Kemudian dia kata lagi, innallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan engkau tu tak apalah, engkau Nabi. Engkau buat apa pun, salah silap pun Allah ampun semua. Dulu, kini dan selamanya. Sama ada sebelum atau wa ma ta'akhkhar, ataupun kemudian akan datang. Bila-bila pun kau tu maksum. Tak ada dosa. Buat salah pun tak kenapa. Macam tu. Seolah-olah dia nak kata Nabi relax dah. Kami lah paling ni masalah ni. Nak kata macam tu lah. Nak kata kami ni teruklah. Dah jadi Nabi tak apalah jadi Nabi. Syurga confirm dah. Macam tu seolah-olah dia cakap je. Dia cakap kat Nabi macam tu. Apa jadi? Fayaghdab. Nabi marah. Nabi jadi marah waktu tu. Hatta yu'rafal ghadabu fi wajhihi. Sehingga kan kemarahan Nabi ni, kata sahabat yang meriwayatkan hadis ni, iaitu isteri Nabi sendiri yang riwayat hadis ni, Sayyidatuna Aisyah, dia kata terlihat di wajah Nabi akan kemarahan. Mana muka Nabi merah padam dan berkerut akan dahinya Nabi. Menunjukkan bahawa Nabi marah sangat. Kalau Nabi marah tapi tak nampak di wajah, itu tak marah sangat. Jadi bila dalam hadis ni sebut sehingga terlihat di wajah Nabi, artinya Nabi marah sungguh. Bila ada sahabat Nabi yang cakap begitu pada Nabi. Summa yaqulu, kemudian Nabi pun bersabda. Nabi berkata, Inna atqakum wa a'lamakum billah. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dan yang paling bersungguh-sungguh beramal kepada Allah, tidak ada orang lain melainkan aku, kata Nabi. Maksudnya tadi sahabat ni kata, tak apalah engkau tu Nabi kan, macam mana pun masuk syurga. Kata Nabi, orang paling takut dalam banyak-banyak manusia, seluruh manusia, yang paling takut dengan Allah, aku. Walaupun Nabi tu dah dijanji syurga, tu Nabi kekasih Allah, tapi yang paling takut aku, kata Nabi. Atqakum, yang paling takut aku. Kan? Dan Nabi kata yang paling bersungguh-sungguh beramal tu Nabi. Patut kalau dah jadi Nabi, relax sudah. Kan? Tak payah sembahyang sunat tak apa dah. Nabi dah. Nampak? Patut logik kita fikir gitulah. Kabel besar dah. Kan? Tak, Nabi paling banyak sembahyang sunat sehingga bengkak kakinya. Sampai ke akhir hayat Nabi masih lagi buat ibadah-ibadah sunat. Kan? Kita buat walok lihat. Dia buat relax, kata, tak payah. Alah, sunat je pun Ustaz, kata. Tu ni. Jadi maknanya Nabi inilah yang paling takut pada Allah. Nabi lah yang paling banyak beramal pada Allah. Itulah maknanya. Di sini juga nak beri gambaran, inilah seorang pemimpin. Seorang pemimpin, orang yang bukan yang paling senang, tapi yang paling susah. Walaupun ganjarannya besar. Ganjaran besar tak besar apa. Syurga janji Allah pada Nabi-Nabi Allah, kekasih Allah. Kenapa yang Nabi tak dapat? Dapat naik ke langit, Isra' Mi'raj.
Kan? Belum wafat lagi sudah tengok syurga. Nabi kita. Ingat tak? Macam-macam mukjizat dapat. Tapi semua kelebihan-kelebihan tu tak menjadikan Nabi rasa senang pada dirinya. Malah Nabi lah orang yang paling rasa susah. Sehinggalah Nabi lah orang yang paling takut kepada Allah. Dan paling banyak beramal kepada Allah. Itulah patutnya ciri-ciri seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang paling takut dengan Allah dan orang yang paling rasa susah dalam kehidupan dia. Tiba-tiba terbalik. Jadi pemimpin dia yang paling senang, dia yang paling relax daripada dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan Allah. Ibadat tak mana? Kan? Lepas tu lara pula, lepas tu bersenang-senang pula atas dunia. Itu bukan pemimpin yang sunnah pemimpin. Jadi contohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi kita. Inilah Nabi kita. Kita kenal akan Nabi kita. Inilah orang yang paling dikasihi Allah dan paling dikasihi oleh seluruh umat Islam. Sebab itulah kita kena banyak membaca dan mempelajari tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul, dan sampaikanlah kepada generasi muda, anak-anak kita. Daripada malam-malam tu kita cerita dengan anak kita pasal cerita sang kancing dengan sang anak, baik kita cerita pasal Nabi. Betul tak? Ni cerita sang kancing sang anak. Budak tu pun kata, bukan semalam dah cerita ke? Tak ada faedah cerita-cerita dongeng macam tu. Baik cerita-cerita benda benar. Cerita pasal Nabi kita, cerita pasal Rasul kita. Sebab tu kata hukama, khairu jalisin fi zaman kitabun. Sebaik-baik teman duduk setiap waktu adalah buku, adalah kitab. Jadi kalau orang bagi alasan kata boring lah, tak tahulah nak buat apa, mana pula boring, banyak lagi kerja kita kena buat. Kalau tak rajin nak semayang sunat, tak rajin nak ibadat-ibadat, kan, paling-paling tidak kita ambil buku-buku atau kitab-kitab agama kita baca. Kurang-kurang menambahkan pengetahuan kita. Ini kadang-kadang minta maaf cakap, 50-60 tahun dah kita semayang subuh baca doa kunut, makna dalam doa kunut tu pun sampailah kita tak tahu. Baca pula tak kena tu, fa inna kata-kata kedi. Nampak? Baca pun tak betul. Ada sungguh saya cerita ni, bukan saya reka, sungguh ada orang baca macam tu. Pelik-pelik. Kadang tu istighfar, kita dengar dia nak azan. Tapi bukan sinilah, sini okey. Nampak lain. Dia nak azan, bila dia nak azan dia istighfar dulu dekat mic tu, dekat dak tu cakapnya. Kan? Astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Astaghfirullah dia tu. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Sebut pun tak betul. Sebut betul. Astaghfirullahal azim. Tu sekali-sekali kita buka buku tengok, oh macam ni je. Lepas tu tengok makna dia, oh ni makna dia. Tak payah hafal, tak apa. Paling-paling tidak, kita tahu apa makna dia berlebih kurang. Bila kita semayang, sebutan Arab kita sebut, dalam hati kita lintah makna. Barulah jadi khusyuk. Tu cara nak khusyuk. Bukan khusyuk ni tenung, tajam-tajam tempat sujud tu. Betul, ulama' kata melihat tempat sujud. Tapi ulama' kata melihat tempat sujud tu sebab dulu alasnya putih. Lah ni macam-macam corak ada. Ni tak apa, bunga dia sikit je. Ada tu macam-macam, dengan daun pusing sini, bunga masuk sana. Lah kali dia tenung, dia tengok, macam bentuk anjing. Dah bentuk anjing pula. Sebab dia bermain dengan fikiran dia. Kan? Baik kita fahamkan maksud bacaan yang kita baca dalam semayang. Lebih faedah. Jadi tadabbur, jadi terkesan dalam ibadah kita. Jadi moga-moga apa yang kita mengajikan ni membuahkan hasil pahala dan diampunkan akan segala dosa-dosa kita, sehinggalah menjadikan kita ni layak untuk menjadi tetamu Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab kita, Hidayatul Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Di mana sebab lama dah.
Dia tak ada dah kitab. Kan ya? Tak ingat juga. Rasa-rasa lah. Lagi 2 helai nak khatam ke? Rasa masih lagi sifat 20 kan? Sifat wujud confirm dah. Kidam dah kot. Ingat tak? Bakok Muslimat. Bakok ya? Muslimat juga yang ingat ni. Saya pergi mana-mana pun macam tu. Sifat bakok okay, insyaAllah sifat bakok. Orang lelaki bukan tak ingat, tapi dia banyak benda nak ingat. Baik, kita sambung muka surat apa muka surat 3 kitab Jawi lama macam saya. Muka surat 3 baris yang kelima daripada bawah. Ialah buku Rumi saya tak pasti. Saya bacakan dulu. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab ketiga bakok. Artinya kekal Allah Ta'ala. Bermula maknanya iaitu tiada akhir dan tiada berkesudahan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Lawannya turuwul adami. Lawan dia turuwul adami. Toruwa, silap toruwa, to bari atas, ra depan, waw tu bari atas alif. Toruwal adami, toruwal adami. Artinya ketiadaan, artinya kedatangan oleh Adam padanya, iaitu mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan kekal zat Tuhanmu yang mempunyai jalal dan ikram. Okay, baik. Ini kita sambung perbahasan tentang sifat 20, iaitu sifat Allah. Ini perbahasan tentang sifat Allah. Belajarlah elok-elok lah sifat 20 ni, sebab inilah pegangan yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ni kita berada di satu zaman yang dipanggil juga zaman fitnah, akhir zaman ni, di mana hari ni ada golongan yang nampak seperti agamawan, macam ustaz-ustaz juga, nampak macam tok guru pun ada, tapi mereka menolak sifat 20. Bukan setakat menolak, mengkritik, menghina pun ada. Sebab tu hati-hati. Golongan ini dipanggil golongan Wahabi. Orang awam dia mungkin tak nampak atau tak faham. Bila dia tengok ada beberapa ustaz-ustaz ni macam bergaduh sesama sendiri. Bukan pasal bergaduh, tapi masalahnya mana yang hak dan mana yang batil. Hati-hati. Kalau golongan Wahabi ni membida'ahkan amalan fik ibadat, boleh lagi lah kita, bukanlah boleh kata terima, tapi boleh tahan lagi. Contoh dia kata kunut ni bida'ah, kan? Ataupun dia kata kita wirid lepas mayang bida'ah, kita baca Yasin malam Jumaat bida'ah. Bukanlah saya kata saya terima, tidak, tapi boleh tahan lagi lah, sebab kalau tak buat dia tak membatalkan solat pun, dan dia tak batalkan akidah kita pun. Contoh kita lepas mayang kita tak wirid, kita tak baca wirid subhanallah subhanallah, zikir tu tak ada, tapi ramai-ramai kita baca WhatsApp semua. Adakah berdosa? Tak berdosa pun. Cuma orang panggil pelik surau ni. Surau mana? Surau WhatsApp panggil. Itu aja. Nah, ataupun kita semayang subuh, lepas tu tak baca kunut. Dah tak baca kunut, sujud sujud sahwi tu pun kita tak buat. Sah semayang subuh tu. Sebab sujud sahwi hukumnya sunat, kunut pun hukumnya sunat. Cuma sunat dia sunat abad, sunat yang dituntut. Tapi kalau dah tak buat, sah juga sembahyangnya, tak ada masalah.
Manalah tahu sekali-sekali tu imam terlupa baca kunut. Lawan lambat masuk. Terlupa pula. Contoh bukan sini, tempat lain. Kan? Contoh. Tak apa. Tak payah batalkan sembahyang. Jangan mufarakah. Boleh, tak ada masalah. Kan? Ataupun baca Yasin malam Jumaat. Kan? Orang kata bid'ah. Orang pun tak buat. Tak adalah sampai jadi rosak agama. Tak. Cumanya kuranglah fadilat kita. Rugilah, tak dapat pahala. Itu saja. Tapi tak rosak. Tapi kalau sampai mengatakan Allah di langit, itu berat. Sebab itu sudah menyamakan seperti makhluk. Kerana langit tu makhluk. Dan benda-benda yang ada di langit pun semuanya makhluk. Jadi Allah bersekududukan dengan makhluk. Situ boleh jadi syirik. Itu bahaya. Sampai mengatakan Allah ada tangan, Allah ada wajah. Ni pun berat. Walaupun dia kata, tapi tangan Allah dengan tangan kita tak samalah. Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa kata tak boleh? Sebab otak manusia ni, akalnya, cara berfikir ialah dengan cara gambaran. Menggambarkan sesuatu. Kan? Contoh macam saya kata malam ni, sekarang ni saya kata, okey, cuba tuan-tuan kita bayangkan kita berada di tepi pantai. Apa yang bermain di fikiran kita sekarang bila saya sebut gitu? Kita pun bayang tepi pantai, ada ombak, ada orang main banana boat, jatuh golek pula. Kan? Itu nampak gitu. Waktu tiba ada amai pula lalu. Contoh. Kan? Kita terus membayangkan suasana tepi pantai. Sebab saya kata cuba bayangkan. Begitu juga kalau kita kata Allah ni ada tangan, tapi tangan dia tak sama dengan kita lah. Apa yang akan tergambar di akal ni? Kita akan membayangkan tangan, tapi mungkin kita membezakan tangan tu tak sama, itu tangan tu besar. Contoh. Tapi tetap kita membayangkan rupa Allah, itu hukumnya haram. Sebab apa saja yang kita bayang dan kita rupakan, itu bukan Allah. Kerana itu makhluk. Kerana dalam bentuk rupa ini semuanya adalah makhluk, petak, bulat ke apa tak kira. Allah tak begitu. Allah, kita belajar nanti, Allah tak sama dengan makhluk. Sebab tu ini penting. Jadi bila hari ni ada orang cakap macam tu, Allah di langit lah, Allah ada tangan lah, maka hati-hati tuan-tuan. Yang cakap tu pun nampak gaya macam gaya alim ulama agak, gaya ustaz. Siap ada dia punya background pendidikan pun hebat, ada master, ada PhD. Jadi orang akan mudah terpedaya dan akhirnya percaya dengan dia. Malah saya cakap, golongan ni pun, Wahabi ni, dia ada kat mana-mana pun. Jadi menteri pun ada, dalam jabatan agama Islam pun ada. Ada? Saya tahu, saya kenal, tapi kita tak boleh sebut secara umum macam ni. Kan? Tapi kita tahu. Ada. Dalam parti pun ada. Mana-mana parti pun ada. Ada. Mereka ni memang mereka sengaja merebak-rebakkan diri mereka kat sini ada, sini ada, sini ada. Sebab mereka nak menguasai. Itu tujuan. Sebab tu hati-hati. Kan? Kita kena kenal ini, sebab ini berkait dengan soal akidah umat. Akidah agama. Sebab tu kena hati-hati benda macam ni. Sebab tu kita kena belajar elok-elok fahaman akidah kita ahli sunnah wal jamaah, iaitu akidah sifat 20. Jadi kita nak sambung di sini, iaitu sifat yang ketiga, iaitu sifat baqa. Jadi macam biasa, ingat balik cara kita nak belajar atau cara kita nak faham sifat ni, kita kena bawa 5 poin, 5 perkara. Jadi kita pergi poin yang pertama. Poin yang pertama ialah nama sifat. Nama sifat ni apa? Yang nama sifat dia baqa, ba, qaf, alif, hamzah. Kalau tak diwakafkan jadi baqaun. Baqa nama dia. Kemudian pergi poin yang kedua. Poin yang kedua, ertinya. Erti ni maknanya terjemahan bahasa. Sebab perkataan baqa tu dalam bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, maka kita kena terjemah ke dalam bahasa ibunda kita, iaitu bahasa Melayu. Maka artinya baqa itu artinya kekal. Dalam kitab kita sebut kekal. Kekal Allah. Kekal siapa? Kekal Allah Ta'ala. Kekal. Baqa itu artinya kekal. Tapi jangan habis sini je. Habis-habis ni dia pun balik tak faham apa makna kekal. Sebab kita biasa dengar tak, syurga itu kekal.
Neraka itu kekal. Jadi syurga dengan Allah sama lah, sebab dua-dua kekal. Tak sama. Sebab syurga bukan Allah. Syurga makhluk. Allah mana sama dengan makhluk. Jadi macam mana yang dikatakan tak sama tu? Yang kata syurga kekal, Allah kekal, tiba-tiba tak sama. Tak sama macam mana? Tu kita kena tengok pada poin yang ketiga pula. Poin yang ketiga iaitu maknanya. Makna apa? Apa makna kekal itu? Bermula dia kata sini dalam kitab. Kita ikut kitab. Bermula maknanya, mananya kekal itu atau bakok itu, iaitu maknanya tiada akhir. Allah Ta'ala ni tak ada akhir. Tak ada akhir. Akhir tak ada. Last tu tak ada. Itu Allah Ta'ala. Kalau kita kata bahasa moden matematik hari ni, dia kata infinity. Bolehkah dikatakan infinity? Saya tanya alim ulama, ulama kurang nak menggunakan perkataan macam tu. Sebab infinity masih lagi berkait dengan bilangan. Cuma bilangan tu berterusan. Adapun Allah tak berkait dengan sebarang bentuk nombor ataupun bilangan. Tak ada. Jadi Allah tak berkait dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada. Infinity dia masih lagi nombor. Cuma nombor tu berterusan, tak berhenti-henti. Adapun Allah tak begitu. Allah tak berkait dengan nombor, Allah tak berkait dengan bilangan-bilangan. Itu kekalnya Allah. Jadi tak sama. Jadi jangan kaitkan begitu. Begitu. Jadi kita kata sampai bila-bila pun bolehlah kata, tapi nak kata bila tu masih lagi dalam bentuk bilangan sebenarnya. Jadi tak berapa nak cantik juga. Cuma paling nampak hampir tepat ayat dia itu kekal. Cakap kekal sudah, bakok. Kekal selama-lamanya. Gitu. Itu Allah Ta'ala. Artinya tiada akhir. Jadi sebab tu ulama dia lebih berhati-hati, dia gunakan perkataan tiada akhir. Mana tiada akhir ni? Tak ada nak faham macam ni lagi lah. Memang akhir tu tak ada tu. Sampai lah bila tak tahulah nak kata. Macam tu. Tiada akhir. Tak ada berhenti. Tak ada putus. Tak ada stop. Dan juga tiada berkesudahan. Sudah tu tak ada. Kita semua ni ada sudah. Kuliah lagi ada akhirnya, ada sudahnya. Habis bunyi tik-tik jadi gang, sudah lah. Boleh lama-lama, jangan lama-lama. Kita semua ada sudah. Allah tak ada sudah. Tak berkesudahan. Tiada berkesudahan. Jadi ini kita belajar akan sifat Allah. Kemudian kita nak faham dia, kita terbalikkan dengan kita makhluk. Jadi Allah itu tiada akhir, Allah tiada kesudahan. Adapun makhluk ada akhirnya. Makhluk ada kesudahannya. Kita semua ni ada akhir. Bila akhir? Wallahu a'lam, tak tahu. Apa pun yang namanya makhluk, semuanya ada akhir. Jawatan kita ada akhir. Perdana Menteri ada akhir. Bukan lama-lama jadi Perdana Menteri. Kan? Hebat macam mana pun, tak boleh. Sampai masa habislah. Tak ada jawatan dah. Kan? Jadi bekas saja. Lepas tu meninggal pula. Tak ada akhir. Agung tak ada ni. Agung pun ada akhir. Sultan ada akhir. Bukan kekal sampai bila-bila dia sultan. Kalau dia dah meninggal, orang panggil almarhum. Orang tak panggil sultan lagi. Kan? Tak ada dah. Tak ni. Semua kita ni ada akhir. Bila kita tahu kita ni ada akhir, itu jawatan yang besar-besar saya buat contoh. Kenapa saya buat contoh jawatan besar? Dan kalau jawatan kecil, sedar diri lagi lah. Kan? Kalau sultan buat ada akhir, cakap ketua kampung, ketua taman, jangan belagak sangat lah. Contoh masuk je tu. Maknanya kita ni ada hujungnya, ada akhirnya. Bukannya boleh kekal sampai bila-bila. Gitu. Dan itu maknanya. Adapun kita juga ada kesudahan. Allah tak ada kesudahan. Sampai bila-bila tak sudah-sudah. Kita sudah satu hari nanti selesai. Sebab tu begini, apa tujuan kita mengaji? Kita kena faham, semua makhluk ni ada akhir dan ada sudah. Jadi contoh,
Kalau tak mati pun mungkin dalam hidup lagi bankrupt. Boleh jadi kalau Allah berkehendak. Katalah okey dia sampai tapi akhirnya mati. Kain kapan. Kain kapan pun kain kapan kedai biasa je. Bukan cap Adidas atau Nike. Nampak? Walaupun masih hidup dah main pakaian semua berjenama. Kan? Tapi kain kapan biasa itu. Itu pun tak boleh. Malah dalam hukum agama haram pakai kain yang mahal-mahal. Makruh pakai kain mahal. Kalau pakai lepas tu kainnya kain yang biasa saja. Dan ditutup atas sekadar boleh menutup auratnya. Itu saja. Lepas tu orang lelaki paling tidak minimum 3 helai, orang perempuan 5 helai. Melebih-lebih berhelai-helai sampai 30 helai pun tak boleh. Itu dah dikira membazir. Kan? Asal mayat kecil je, balut 30 helai. Jadi besar. Nampak? Tak boleh. Kan? Tak kira lah mau duit banyak sekalipun. Itu saja. Jam Rolex cabut. Jam cabut. Anak kunci kereta ada dalam poket masa mati, bawa keluar. Belum mati lagi anak ambil lah. Nampak? Dengar kata ayah abah dah 3 kali batuk dah tu. Ambil kunci kereta, ambil siap-siap. Nampak? Tu. Tu dunia kita tu. Ambil semua. Kod kita ambil. Tak ada dah. Bogel gitu. Letak dekat bahagian tempat mandi. Lah atas tu. Tutup dengan kainnya. Itu pun tutup bahagian aurat dia. Tutup lagi tu. Tu kena tahu juga orang mandi mayat. Jangan pergi selamba buka gitu. Tara gitu. Bangun mayat dia lagi. Nampak? Tak boleh. Walaupun dia dah mati, kena jaga maruah dia, aurat dia. Jadi tutup bahagian yang beraurat tu tutup. Kemudian siramkan airnya. Itu je. Kan? Tak ada apa pun. Lepas tu balut dengan kain kapan, masuk dalam tanah. Tak kira siapa-siapa, semuanya masuk dalam tanah. Baik agung, baik sultan, baik siapa-siapa raja besar mana pun masuk dalam tanah. Tak ada mana-mana pemimpin, sebab dia ni pemimpin besar ni, jasa banyak ni, kita nak tanam kat mana ni? Tanah tahawan. Ada. Tak pernah lagi berlaku. Semua tanam dalam tanah. Dalam tanah. Itulah makam kita. Itulah kedudukan kita yang kita rasa hebat sangat tu. Kan? Duduk bawah tanah. Kalau duduk atas boleh tahan kira tingkat 4. Banyak. Nampak? Boleh tahan kira tinggi. Ni dah dalam tanah kita. Siapa-siapa pun. Tu jangan sombong. Tanah orang pijak. Pijak apa lagi? Duduk pula atas kubur. Dah lah duduk kentut pula. Nampak? Mayat bawah fu kata. Mana boleh langkah kubur. Kan? Duduk mana boleh duduk. Ni macam-macam hari ni orang. Tak kerti? Kan? Itu dia. Itulah diri kita. Dan kita kena ingat semua ni ada akhirnya, ada kesudahannya. Jadi bila kita kaya, ada akhirnya kayanya kita. Begitu. Maka dia tetap ada akhirnya, ada sudahnya. Satu hari nanti kemiskinannya berakhir. Bila akhir? Tak tahulah, mana tahu. Tanah dia tiba-tiba kerajaan nak ambil buat projek. Dapat berapa juta orang panggil durian runtuh. Tiba-tiba terus jadi orang kaya. Boleh jadi benda tu tak mustahil. Kan? Ataupun dia ni kerjanya sapu-sampah gitu ya. Tiba-tiba dia ada tolong satu orang perempuan. Kan? Tayar kereta cabut. Bukan cabut lah. Cabut teruk sangat. Tayar pecah. Kan? Pancit. Dia pun tolong baikikan, betulkan tayar tu, masuk balik ganti tayar spare. Rupa-rupanya janda. Nampak? Janda tu pula ada syarikat. Sebut janda riuh tu. Contoh. Tiba janda tu pun
Orang cakap apa, hutang budi berkenan pula. Kahwin dengan dia tak semena-mena jadi bos syarikat dia. Padahal asal kerja sampah-sampah betul lah. Benda tak ada yang mustahil atas dunia ni kalau Allah nak buat. Tapi jangan berangan. Siapa mana janda? Dia tunggu pula. Tak salah. Kita hidup je cara kita. Buat yang baik insya-Allah. Jadi ingat, semua ni ada akhirnya. Begitu juga sihat. Sihatnya kita bukan kekal selama-lamanya kita sihat. Satu hari nanti kita akan sakit. Begitu juga orang yang sakit, bukan selama-lamanya dia sakit. Sebab sakit itu tetap ada akhirnya. Habis dah sakit dia. Kalau tak sakitnya habis dengan dia jadi sembuh sihat, paling tidak pun mati. Mati tak ada dah lah. Ada ke orang mati masih lagi sakit jantung? Mayat tubuh dah dalam tanah. Kan? Tok Imam atas kata, sian ni awak. Mati pun jantung sakit lagi tu kata. Mana? Tak ada dah. Penyakit tu habis. Maknanya segala keduniaan ni semuanya akan habis waktu tu. Itulah kesudahan kita. Jadi mimpi dalam tidur kita. Kadang-kadang tidur kita ni mimpinya enak. Kadang-kadang mimpinya seram. Segala keenakan tu hilang, segala kehidupan kita. Jadi hidup kita ni kadang-kadang seronok, kadang-kadang sedih. Dia semua akan berakhir bila kita mati. Lepas tu dipanggil Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Sebab hari itulah hari yang sebenar-benarnya baru kita dibangkitkan. Itulah yang sebenar-benarnya. Yang sebelum tu, itu semua adalah mimpi. Lepas tu yang Dhamma Sutra buat lagu tu. Umpama mimpi dalam mimpi. Tahu tak lagu tu? Kau tak tahu kan? Oh ni sini geng ngaji je ni. Geng baca Quran. Baguslah kan. Tu lagu tu. Lagu rock-rock dulu banyak yang dia punya lirik dia ada keagamaan dalam dia, ada unsur-unsur keagamaan sebenarnya. Cuma kita tak faham, kita ingat lagu cinta, lagu jiwang. Sebenarnya ada makna. Ada makna-makna dia, makna tersirat di sebalik lirik dia tu. Umpama mimpi dalam mimpi. Kita ni, ingatkan kita realiti dah ni. Tak, kita mimpi je sebenarnya. Bila realiti, nanti hari kebangkitan. Itu baru real. Itu yang sebenarnya. Hukuman kita nak kena apa? Kalau syurga, Alhamdulillah. Kalau neraka, na'udzubillah min zalik. Gitu. Dan jadi itulah tujuan kita belajar ni, supaya ingat segala kehidupan kita ni ada akhir, ada sudah. Yang tak ada akhir, tak ada sudah, Allah semata-mata. Kita macam mana hebat pun tetap ada akhirnya. Gitu. Baik, seterusnya dia kata tiada akhir dan tiada berkesudahan bagi apa? Zat Allah Ta'ala. Zat apa maknanya? Diri Allah. Diri Allah tu tak ada akhir, tak ada sudah. Diri kita ada akhir, ada sudah. Diri kita akan menjadi tua. Lepas tua mati. Allah tak. Tua pun tidak, mati pun tidak. Itu Allah Ta'ala. Sebab tu berdiri dengan sendirinya. Nampak? Itu Allah Ta'ala. Baik. Mana tadi? Zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Sifat-sifat Allah juga tidak ada akhir, tidak ada kesudahan. Sifat Allah ni yang mana? Sifat Allah ni sifat ma'ani. Kita belum masuk lagi sifat ma'ani tu, tapi saya cerita sikit. Sifat ni maksudnya contoh macam sifat melihat, sifat mendengar. Jadi melihatnya Allah ataupun mendengarnya Allah itu tidak ada akhir, tidak ada kesudahan. Melihat kita ada hujungnya. Contoh, kita boleh pandang sejauh mana kita boleh pandang? Tak boleh. Kalau kita duduk tepi laut, hujung kaki, panggil kaki langit, hujung tu kita boleh pandang. Tak boleh dah tembus sampai Amerika sana, tak boleh. Kita boleh setakat tu je. Itu penglihatan paling jauh kita boleh tengok. Mata kita. Makna ada hujungnya, ada akhirnya. Allah tak ada hujungnya. Allah boleh melihat segala-galanya. Kita tak boleh nak sorok pada Allah. Kan? Dan apa lagi? Semuanya kita ni ada kesudahannya. Melihat kita ni
Dulu tak melihat, lepas tu baru melihat. Lepas tu melihat kita adakah kekal? Tak, lama-lama, koi lama, koi rabun. Tak berapa nampak tu. Yang saya pelik, orang kalau rabun patut buka lagi besar, dia lagi kenyit. Apa tu? Kata. Betul tak? Orang yang tak nampak. Dah nampak dah. Makin lama makin tak nampak. Makin tak nampak. Tak nampak terus. Gelap terus. Bila? Mati. Mula-mula tak berapa nak nampak. Bukan tak berapa dah. Memang tak nampak terus. Telinga gitu kak kita. Ada kesudahan pendengaran kita. Mula-mula kau main dengar sungguh. Orang bisik pun dengar. Dengar lama-lama, tak payah kata bisik, orang cakap sebelah kita, tak dengar. Apa pendapat hang? Kawan tu pun. Kawan tu cerita panjang, kat 2 jam. Lepas tu dia tanya, apa pendapat hang? Cuba hang ulang balik, aku tak dengar tadi. Cai, kata dia. 2 jam aku cakap ni. Kan? Kadang tak dengar. Fikir benda lain, lalu ke lain. Kan? Kemudian datang penyakit, apa nama? Pekak. Orang panggil pekak badak. Tak apa lagi ada badak tu. Ni badak pun tak ada. Habis pekak tu. Tak dengar dah. Bila? Mati. Itulah diri kita. Ada kesudahan. Allah Ta'ala tak ada. Sifatnya berkekalan. Tidak ada akhir. Tidak ada berkesudahan. Dan seterusnya lawannya. Okay. Itu habis dah. Berapa dah tadi? Poin pertama, nama. Poin kedua, erti. Poin ketiga, makna. Poin yang keempat, iaitu lawannya. Lawannya, toruwal adami. Toruwa tu artinya kedatangan. Al-adam, ketiadaan. Kedatangan tiada. Allah mula-mula ada, lepas tu nanti datang tak ada. Mustahil, akal tak boleh terima. Kenapa? Kalau orang tanya, macam mana hang tahu? Tuhan tu kekal, tak ada tak datang benda akhir kat dia. Kalau Allah tu ada akhir, kalau Allah tu ada kesudahan, dia akan timbul satu persoalan, siapa yang mengakhirkan Allah? Siapa yang menyudahkan Allah? Sebab setiap yang akhir pasti ada yang mengakhirkan. Setiap yang berhenti mesti ada yang menghentikan. Kalau Allah itu berhenti, siapa yang hentikan Allah? Kalau ada sesuatu yang boleh menghentikan Allah, bermakna Allah bukan Tuhan. Dia pun boleh dihentikan. Maka mustahil, akal tak boleh terima. Kita yakin Allah itulah Tuhan. Bila Allah Tuhan, Allah lah yang menghentikan tiap-tiap sesuatu. Bukan Allah itu yang dihentikan. Allah tak ada akhir, tak ada berhenti, tak ada sudah. Tapi Allah lah yang mengakhirkan sesuatu. Dan Allah juga yang menyudahkan sesuatu. Allah juga yang menghentikan sesuatu. Dan hari kesudahan kita, hari kiamat, hari akhirat, tak tahu. Nabi pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah semata-mata. Ini rahsia Allah. Bila-bila Allah nak buat, boleh berlaku. Cumanya Allah berikan tanda-tandanya. Dan tanda-tandanya sudah kelihatan mulai sekarang. Saat kita sekarang ni. Dah ada banyak dah tanda. Saya sempat mengaji dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Beliau dah meninggal dah pun. Dan beliau pernah mengarang sebuah kitab. Nama kitab tu 40 hadis peristiwa akhir zaman. Dalam kitab tu kata Syekh, dia kumpulkan hadis-hadis yang menceritakan tentang tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat ni ada 2. Satu namanya alamatul kiamah sugra, tanda kiamat kecil. Ada juga alamatul kiamah kubra, tanda kiamat yang besar. Kalau tanda kiamat besar ni dah terlambat. Ada ulama berpendapat tanda kiamat besar yang pertama ialah terbit matahari sebelah barat. Kalau matahari terbit belah barat, pintu taubat dah tutup. Tak ada apa dah waktu tu nak taubat pun, nangislah air mata darah pun, tak ada dah. Dah tertutup. Orang masa tu baru nak masuk Islam, tak terima dah Islamnya. Dah tertutup. Itu tanda kiamat besar. Tapi yang Syekh sekarang ni, 40 hadis peristiwa akhir zaman ialah tanda-tanda kiamat kecil. Kata Syekh, dia kumpulkan hadis tu. Dalam satu pengajian dengan dia, belajar dengan Syekh, Syekh pernah kata, masa hayat dia, masa dia hidup lagi, dia pernah kata, dia kata, semua hadis-hadis yang ada dalam kitab yang ditulis tu, 40 hadis peristiwa akhir zaman tu, yakni tanda-tanda kiamat kecil tu, semua dalam hadis-hadis tu, sudah pun berlaku, dia kata. Yakni, tengah berlaku ataupun dah habis berlaku. Dia tak guna perkataan akan berlaku.
Tapi dia kata tengah berlaku dan ada yang dah habis berlaku. Maknanya, keadaan yang kita tengah hidup sekarang ni, Syekh sebut tu masa Syekh hidup. Setelah ni Syekh pun dah tak ada, dah meninggal. Kan? Jadi maknanya zaman yang kita tengah hidup sekarang ni, waktu ni 2023 ni, kita tengah duduk sekarang ni, kita tengah duduk dalam keadaan tanda-tanda kiamat kecil tengah berlaku zaman kita ni, waktu ni. Jadi kalau kita kata kiamat lambat lagi, kok mana? Jadi kata Syekh, bila tanda-tanda kiamat kecil tu semua dah berlaku, maka barulah muncul tanda kiamat yang besar pertama. Dan bila berlaku tanda kiamat yang besar pertama tadi, saya dah sebut, pintu taubat sudah tertutup. Dan waktu tu orang yang mengaji mungkin dia reti. Dan tanda kiamat kecil ni pun dah menginsafkan dia dan dia bertaubat cepat-cepat, segera. Tapi orang yang tak mengaji, dia sibuk kalut dengan dunia lagi. Siang malam, tak habis-habis, meeting klien, main golf lah apa semua. Dia sibuk kalut tu. Bukan salah, tapi biarlah ada waktu untuk agama. Jangan sampai tak ada. Kan? Kita nak bersukan, main badminton ke apa pun tak ada masalah. Kan? Tapi jangan melebih-lebih. Jadi, dia langsung tak peduli. Padahal tanda dah ada dah ni. Sehinggalah matahari terbit belah barat, orang macam ni, dia akan kata apa? Ini fenomena alam. Dia akan ambil gambar siap, selfie tu. Ui, matahari terbit belah barat. Power tok mu. Ada mak. Betul ni, saya cakap ni. Tak percaya tengok ah. Hari ni kalau orang accident pun, orang tolong dulu ke ambil gambar dulu? Ambil gambar dulu. Kawan tu kaki dah tersepit lah dengan bawah tayar. Kata tolong. Sat. Nak buat liputan berita ni, nak bagi tahu orang ramai. Ya, jika ada jumpa ada seorang yang tersepit bawah tayar. Tahu dah dia tersepit, tolonglah. Ada dia buat video, kawan tu dah lah sakit. Hari ni orang semua benda nak rakam aja. Nanti benda-benda pelik pun semua rakam. Kan ikan naik kat darat, dia rakam. Kan? Lepas tu nanti matahari terbit belah barat pun, pelik ni, matahari terbit belah barat. Dan kajian NASA hari ni, tak percaya boleh Google, membuktikan bahawa faksi bumi dah mula sengit beberapa darjah. Dah mula lari sikit, dia punya faksi dia tu dah lari. Dan tak pelik lah kalau nanti dia betul-betul berpusing, betul lah matahari akan terbit di sebelah barat. Jadi ilmu sains itu membenarkan akan apa yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan wajib kita imani dan wajib kita percaya. Jangan kita kata, ya ke? Boleh ke? Boleh ke kafir? Jadi rosak akidah. Kan? Ini benda yang Nabi cakap pasti. Cuma bila berlaku kita tak tahu. Tunggu dan lihat je lah. Dan untuk makluman kita bersama juga, Nabi pernah sebut dalam hadisnya, Nabi kata setiap 100 tahun akan berlaku mujaddid, akan lahirnya seorang mujaddid. Mujaddid ni artinya seorang pembaharuan. Dia akan membarukan balik, bukan membarukan Islam tu, maknanya mengangkat balik Islam setelah Islam tu jatuh. Setelah Islam jatuh, dia akan bangkit balik. Maknanya Islam akan bangkit semula. Setiap 100 tahun akan lahir mujaddid. Nabi sebut dalam hadis. Jadi orang kira-kira, tepat tak tepat wallahu alam, tapi orang kira-kira. Bilakah Islam mula jatuh? Islam mula jatuh pada tahun 1924. Sistem khilafah, yakni kerajaan Turki Utsmaniyah, yakni kerajaan Islam yang besar dulu, empire Islam besar. Sehingga kan kerajaan Melaka kita ni dulu duduk di bawah empire Kesultanan Islam dulu. Sebab tu meriam yang ada dekat Museum Melaka tu, itu kalau cek betul, tengok ada tertulis itu, meriam itu pernah diberi hadiah oleh kerajaan Turki Utsmaniyah kepada kerajaan Melaka untuk lawan Belanda. Waktu tu. Tu ada hubung kait kerajaan Islam itu. Maknanya kerajaan Islam ni besar. Sampai dekat Kamal Atatürk dia menjahanamkan khilafah Islam. Akhirnya jatuh khilafah Islam pada tahun 1924. 1924 jatuh. Kemudian orang kira lah 100 tahun selepas Islam jatuh tu. 1924 campur 100 jadi berapa? Matematik. 2024. Dan ni kita 202 berapa? 2023. Mana kalau ikut kiraan tak lama dah. 2024 tu tahun depan. Kan?
Dia kata orang sempat lagi enjoy perempuan dulu. Bukan macam tu maksud. Maksudnya kita kena buat persediaan. Kan? Buat persediaan. Bukan dia asah pisau. Kata asah barang balik ni. Bukan. Maksud persediaan di sini, persediaan rohani. Kuatkan kefahaman agama kita. Sebab benda-benda yang nak mendatang selepas ni, benda-benda yang sangat mencabar. Macam-macam. Nak tahu, tak tahu ke Dajjal, kita sempat tak sempat. Zaman Dajjal tu kita tak tahu. Kan? Tak payah kata Dajjal lah ni, belum Dajjal lagi. Baru anak cucu cicit Dajjal je. Habis dah umat kita hari ni. Habis dah. Itu tak ingat, tak tengok itu anugerah bintang berbila. Baju je entah berapa puluh ribu. Satu lori nak kena bawa baju dia saja. Ada je. Kau tak tengok kat sini? Oh bagus ni. Lupa makin baca Quran ni. Anak besar. La ilaha illallah. Manusia membazir duit buat benda yang tahulah kaya sekalipun. Baik tolong orang susah. Habis ni aja ni jadi pujaan artis-artis. Itu cium mulut tu lelaki dengan lelaki. Gay tu kot. Nampak? Atas pentas. Kan? Cium mulut gay. Tuan-tuan tahu tak gay tu apa? Gay tu lelaki suka lelaki. Contoh Tok Imam suka Tok Bilal. Tu contoh aja, bukan sini lah. Contoh. Ada. Suka je tak apa lagi. Cium tu kot. La ilaha illallah. Kalau lelaki perempuan cium mulut di khalayak ramai pun sudah dikira parah. Ini kan lelaki dengan lelaki cium mulut. Allah. Terlebih daripada parah lagi. Kan? Ni gila. Ni bukan sakat gila, ni gila babi namanya. Sebab babi pun terkejut. Babi tengok, babi pun terkejut. Ni cerita. Berlaku dah. Benda tu berlaku bukan kat luar negara. Kalau luar negara tak pelik sangat. Dalam negara kita. Dalam negara kita. Allah. Sebab itulah jagalah habis-habis. Jaga habis diri kita, ahli keluarga kita. Allah sebut ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Jagalah. Kan? Jagalah betul-betul, sungguh-sungguhlah. Televisyen apa semua ni, benda-benda ni, budak-budak muda, generasi muda sekarang ni bukan ambil tahu sangat soal agama. Kemudian terjebak dengan benda-benda yang bukan-bukan macam tu. Allah, dahsyat. Hari ni ajaran sesat ni, tuan-tuan tengok dalam WhatsApp semua ada kan, viral. Dia mengaku, dia kata Allah tu sebenarnya Nabi Muhammad. Allah tu sebenarnya Muhammad, dia kata. Tak ada kemaluan apalah, benda merepek cakap. Yang cakap tu orang Melayu Islam kita. Cakap pula dengan penuh keyakinan tu. Kami yakin dengan sebenar-benar yakin. Anak-anak muda. Budak-budak muda inilah yang bakal menjadi pelapis generasi yang akan datang. Jadi pemimpin. Kalau macam itulah, macam mana akan masa depan dalam keadaan dunia kita, negara kita hari ini. Kadang saya fikir, kadang saya termenung bila saya mengaji macam ni, jumpa hadis-hadis macam tu, termenung mikir. Kadang-kadang kita sampai rasa takut nak hidup akan datang ni, mendatang ni, takut nak hidup. Sampai kadang-kadang kita rasa macam Allah, kalau mati awal pun tak apalah. Takutlah nak hadap Dajjal apa semua ni, lepas tu nak besarkan anak lagi. Kita mungkin boleh tahan lagi, anak macam mana? Kan? Kita takkan nak kongkong dalam rumah aja, tak boleh juga. Hantar sekolah, benda pelik-pelik berlaku. Baru-baru ni saya tengok dalam video, dia sekolah mana tak tahu, dia buat persembahan atas pentas. Talent apa dah, macam bakat lah, macam nak tunjukkan bakat. Budak-budak ni pakai baju suit hitam, lepas tu dia ada macam lampu-lampu dekat baju dia tu. Lepas tu satu dewan truk tutup lampu. Okey, tak apa lagi tu. Tutup lampu ni macam kena histeria yang menonton tu perempuan. Wah, gitu. Benda ni berlaku bukan kat konsert Bukit Jalil. Benda ni berlaku dalam dewan sekolah. Macam mana nak hantar anak pergi sekolah kalau macam tu? Galakan yang dibuat dalam sekolah. Lepas tu, bila dah tu, budak-budak ni menari. Jum, joget. Dengan keadaan lampu tadi tu, dalam gelap tu. Orang bila joget lagi riuh lah yang belakang ni. Wah! Macam orang gila. Itu suasana dalam sekolah tu. Dan kita harapkan sekolah ni lah dapat bentuk peribadi yang cantik, akhlak yang baik, perangai yang elok, yang disukai Allah Rasul. Tiba-tiba dalam sekolah diajarkan macam mana konsep tu. Macam mana menari tu. Oh. Macam mana nak buat? Tak nak hantar anak pergi sekolah, nanti siapa nak ajar dia pula? Beratlah ni. Di luar mati mak, ditelan mati bapak. Habis nak macam kemam je lah. Gitu.
Aduh, kan? Kadang saya fikir, takutnya nak hidup akan datang ni. Kan? Kadang kita fikir rasa mati awal apa, tapi mati awal pun takut juga. Sebab dosa takut Allah tak ampun lagi. Taubat tak cukup lagi nak. Nak mati awal pun takut. Nak hidup lama pun takut. Macam mana? Tu kita kena banyak bergantung dengan Allah. Doalah selalu, damping dengan Allah. Tak apa, kita bukan ustaz, bukan ustazah, tapi kita hamba Allah, dekat dengan Allah. Bangun tengah-tengah malam sebelum bangkit semayang, sebelum untuk semayang subuh kat surau tu, duduk kat rumah tu dulu, doa. Dalam bilik tu doa, ya Allah. Cakap Melayu tak apa, walau tak pandai cakap Arab. Cakap Melayu, ya Allah, kalau hati aku makin jauh dengan Engkau, jangan Kau biarkan, wahai Tuhan. Tarik aku semula. Kembalikan aku, ya Allah. Sebab aku berada di satu zaman yang penuh cabaran, ya Allah. Maafkanlah aku kalau aku tersilap. Dan janganlah Engkau biarkan aku dalam kesilapan. Panggil aku balik. Panggil aku balik. Tolong, ya Allah. Merayu sungguh-sungguh ke Allah. Moga-moga dengan sebab kita amal doa-doa macam ni, Allah sentiasa rapatkan Allah dengan kita. Kita sentiasa dekat dengan Allah. Kita dekat dengan majlis-majlis agama, kuliah-kuliah agama, dengan alim ulama. Terselamat kita dalam keadaan suasana masyarakat yang cacar merbah. Atau kata Tok Guru, cuba tengok ikan. Ikan ni duduk di dalam air laut. Laut tu sifat dia airnya masin. Tetapi ikan tak jadi masin. Betul tak? Tapi kalau ikan yang sama, dia mati, kemudian kita rendam dia dalam air garam, maka ikan akan jadi ikan masin. Nampak? Kenapa jadi macam tu? Kata Tok Guru, kerana ikan masa di laut, dia hidup. Bila hidup, masin tak boleh pengaruh dia. Tapi bila ikan tu dah mati, rendam dengan air yang masin, air yang garam, maka masin akan dapat pengaruh dia kerana dia sudah mati. Begitu jugalah hati, kata Tok Guru. Bila hati kita hidup, walaupun kita duduk dalam suasana masyarakat yang cacar merbah, yang jauh daripada agama, tapi hati kita hidup. Hidup dengan agama, kita hadir solat berjemaah surau masjid, kita hadir dengan kuliah, hidup kita, hati kita hidup dengan agama. Hati kita takkan dipengaruhi dengan benda-benda maksiat di luar sana. Dia tak boleh nak meracuni kita. Dia tak boleh nak singgah dalam hati kita. Sebab hati hidup. Tapi kalau hati mati, tak ada apa lagi, masuk dah konsert. Kan? Yang muda cara muda, yang tua cara tua. Betul tak? Kalau muda Akademi Fantasia, kalau yang tua Kilauan Emas. Nampak? Ada juga cara dia. Ada je cara dia. Kalau nak merosakkan tu tetap ada cara dia. Tak kira siapa-siapa. Sebab tu pastikan hati kita sentiasa hidup di zaman yang macam ni. Macam mana nak hidup? Hidupkan diri kita dengan kehidupan agama. Hidupkan suasana keluarga kita, rumah kita dengan suasana agama. Kan? Hidupkan. Saya suka kadang-kadang tengok tu, saya ada juga jumpa orang yang jenis berada lah, jenis ada duit. Kita tengok rumah dia besar, baguslah. Tapi dalam rumah dia buat satu bahagian bilik ada surau. Ini surau. Dia kata, Ustaz, ini surau Ustaz. Ini tempat saya dengan seisi keluarga akan sembahyang kat sini. Kita akan baca Quran sama-sama kat sini. Boleh, hidup. Tak semestinya kalau jadi kaya jauh daripada rahmat. Tak semestinya. Cuma kekayaan yang Allah berikan pada kita, rezeki yang Allah berikan kita, gunakan rezeki itu, kekayaan tadi untuk jalan Allah. Ada sekarang ni dunia dah makin terbalik. Kalau dulu orang kaya semakin lost dengan agama. Orang kampung-kampung lah, orang yang susah-susah, ini dekat dengan agama. Tapi akhir-akhir zaman ni dia dah mula terbalik. Yang belah kampung pula makin sunyi masjid-masjid agama. Nah, dia tengok masjid-masjid kampung, kadang-kadang kipas lebih banyak daripada orang. Itu okey lagi, kipas lagi banyak. Ada saya pergi tu satu surau tu, besen lagi banyak daripada orang. Besen ada kat 8, saya kira 8 besen. Yang semayang ada 4 orang. Sebab apa besen banyak? Bocor. Nampak? Kadang-kadang. Tapi bila kita pergi bandar, saya ada kuliah di Pulau Pinang, dekat sini macam tempat ni kan. Kita pergi belah-belah bandar, yang datang nak mengaji tu ramai. Dia dah jadi suasana tu terbalik. Patutnya belah bandar kurang sikit, belah kampung meriah, tak, dia dah jadi terbalik. Sebab apa? Sebab akhir zaman. Dia akan jadi terbalik. Jadi kita pun ada, kadang-kadang ada yang sahabat-sahabat, datuk pun ada, kadang dia jemput, Ustaz, buat macam maulid dekat rumah, buat maulid, berselawat,